Salam sejahtera. Ini adalah video untuk chapter 4 555 timer. Okay. Timer 555 merupakan satu IC 8 pin yang banyak digunakan dalam lita-lita elektronik untuk menghasilkan isyarat berbentuk segi empat, khususnya sebagai satu pemasa. Okay. Ia juga kadang-kadang dikenali sebagai multi vibrator. Dan digunakan juga untuk menghasilkan isyarat seperti osilator yang telah kita pelajari dalam chapter 2. Beza dengan osilator ialah isyarat yang dihasilkan oleh 555 timer merupakan bentuk segi empat. Berbanding osilator biasanya menghasilkan isyarat berbentuk gelombang sinusoidal. Ini adalah apa yang terangkum di dalam chapter yang keempat. Okay, kita akan belajar mengenai skematik diagram untuk 555 timer. Kita juga akan kenali penggunaan untuk timer di dalam peralatan elektronik, serta kita akan belajar untuk membina, construct lita skematik untuk 555 timer dalam beberapa mode. Dan kita akan pelajari 4 jenis mode untuk 555 timer: monostable, astable, bistable dan buffer Schmidt trigger. So, sebagai pengenalan, kita akan lihat seperti yang telah saya katakan tadi, 555 timer merupakan satu IC 8 pin yang banyak digunakan dalam lita elektronik untuk sebagai timer, sebagai lita yang menghasilkan denyut atau pulse generation, dan juga digunakan dalam kegunaan oscillator application. Dan apabila kita gunakan dalam mode time delay, delay ini adalah terkawal oleh satu rintangan dan satu kapasitor. Jadi kebanyakan masa untuk yang dihasilkan, contohnya kalau kita ada gelombang berbentuk segi empat, ianya dihasilkan bentuk gelombang ni berapa tempoh masa ianya on. Contohnya ini T on atau kita panggil sebagai T high. Ini ditentukan oleh nilai R dan C di dalam lita yang kita bina nanti. So, kita ulang kaji semula mengenai clock signal. Ini adalah gelombang untuk clock. Kita ada rising edge semasa isyarat clock berubah daripada low kepada high. Dan kita ada falling edge di mana isyarat berubah daripada high kepada low. Dan satu kita clock kita ukur daripada permulaan di sini sehinggalah ia mula untuk mengulang bentuk yang sama. So ini adalah T kita, clock cycle time. Jadi IC 555 mendapat namanya sempena 3 perintang 5 kilo ohm yang terdapat di dalam lita dalaman IC tersebut. 3 rintangan 5 kilo ohm yang disambungkan secara sesiri di antara pin 1 ground dengan pin 8 VCC supply. Jadi lita rintangan ni digunakan untuk menghasilkan dua nilai voltan rujukan kepada comparator. Satu dengan dua ni adalah comparator yang akan membandingkan nilai voltan, perbezaan nilai voltan antara VCC supply ataupun kita gunakan ground sebagai rujukan. Dan juga comparator yang pertama ni mendapat input satu lagi daripada pin yang kedua, trigger. Manakala comparator yang kedua mendapat input satu lagi daripada discharge. Dan juga lita threshold. So di dalam 55 juga ada lita flip-flop. Dan ia digunakan untuk menjanakan isyarat kepada reset kita. So kita akan lihat fungsi setiap pin yang ada di dalam IC 888 ni. IC 55 ni. Minta maaf.
Okay, so kita lihat untuk yang pertama. Okay, pin 1 ialah untuk ground, pin 8 ialah untuk supply. So untuk 555, maksimum voltan yang kita boleh bagi sebagai VCC-nya adalah 15 volt. Okay, biasanya kalau dalam lab kita akan gunakan nilainya lebih kurang positif 12 volt DC. And then pin 2 adalah untuk trigger. Okay, pin trigger ni adalah active low, sama juga seperti pin reset, discharge dan threshold. Okay, ini semua adalah pin active low. Active low di sini bermaksud bahawa pin ini, okay, pin akan on bila terima logik kosong. Okay, ia tidak akan aktif atau ia tidak on jika ia menerima logik high. Okay. Pin 2, jadi pin 2 ni dia akan setkan flip-flop di dalam 555 timer kita. Apabila ia menerima logik kosong ataupun apabila voltan yang wujud dekat sini kurang daripada 1/3 voltan supply kita. Pin 3 menghasilkan output kita. Okay. Kemudian pin 4 reset merupakan pin yang kita gunakan untuk resetkan flip-flop. Dan seperti pin juga, ia juga active low. Okay. So sekiranya kita tak nak gunakan pin 4 untuk resetkan flip-flop, biasanya kita sambungkan kepada nilai, kita sambungkan kepada VCC ataupun logik 1. Seterusnya untuk pin control, pin 5. Okay, ianya adalah pin untuk control voltage. Ia akan mengawal masa untuk keluaran bagi timer ni apabila kita tidak akan gunakan nilai daripada R dan C. Okay, ini akan apa yang kita panggil sebagai override. Okay, the 2/3 VCC level of the voltage divider network. Jadi kita boleh kawal keluaran kita tanpa mengharapkan pada nilai R dengan C. Tetapi pin 5 ni biasanya kita sambungkan ke ground apabila tidak digunakan, dan ia disambungkan melalui kapasitor, satu nilai kapasitor yang kecil, dan biasanya digunakan untuk mengurangkan noise atau menghapuskan noise di dalam litar. Pin 6 atau pin threshold merupakan pin yang membekalkan input kepada comparator di dalam 555, dan ia juga digunakan untuk resetkan flip-flop apabila V masukkan di kat sini melebihi 2/3 VCC. Okay. Pin 7 atau pin discharge disambungkan terus kepada kolektor di dalam transistor 555, dan ia digunakan untuk dischargekan kapasitor. Okay, kita akan gunakan kapasitor dalam litar elektronik untuk 555 timer, dan pin inilah yang akan dischargekan kapasitor secara automatik. Okay, so seperti yang telah saya katakan pada permulaan tadi, 555 mempunyai 4 operating mode. Yang pertama ialah A-stable, okay, di mana ia juga dikenali sebagai free running multivibrator. Kemudian kita ada monostable, okay, monostable iaitu apabila kita sambungkan litar kita, okay, sebagai one shot multivibrator di mana kita akan menghasilkan gelombang dalam bentuk satu denyut sahaja. Okay, one shot multivibrator kita akan dapat satu denyut sahaja. Manakala free running multivibrator kita akan dapat keluaran yang berterusan. Okay, minta maaf ya, pen ni ada masalah sikit. So A-stable juga, okay, kita katakan ia tidak mempunyai sebarang stable state, no stable states. What it means by stable state? Okay, stable states, okay, is state that can be controlled.
Okay, by user. Ia boleh dikawal oleh pengguna. Okay, manakala kalau kita jadi sekiranya dia tidak mempunyai stable state, maksudnya keadaan sama ada dia nak high ataupun dia nak low itu tidak boleh dikawal oleh pengguna. Okay, once kita onkan Lita untuk 555 timer dalam astable mode, kita akan terus hasilkan gelombang 4 segi yang berterusan. Okay, dan kita tak boleh kawal bila dia akan high maupun bila dia akan low. Monostable pula mempunyai satu stable state. Okay, iaitu kita boleh kawal. Okay, one stable state ni merujuk kepada kita boleh kawal control high state. Okay, kita boleh kawal bila ia akan menjadi high. Bistable merupakan satu flip-flop, okay, dengan two stable state. Two stable state maksudnya dia juga sama seperti monostable, menghasilkan satu denyut, tetapi beza dengan monostable, untuk bistable kita boleh kawal, okay, high and low state can be controlled. Okay, dan yang mengawal state ni sama ada ia high atau low adalah pengguna sendiri. Mode yang keempat, okay, dikenali sebagai sambungan berbentuk buffer ataupun Schmitt trigger. Okay, dalam setengah aplikasi ia juga dikenali sebagai gate not. Okay, tapi kita akan lihat penggunaan Schmitt trigger ni sebenarnya dia lebih daripada sebagai gate not sahaja. So ini merupakan beberapa penggunaan 555 timer di dalam Lita elektronik. Okay, dalam mode monostable menghasilkan satu pulse, lepas tu menghasilkan astable multivibrator, gelombang 4 segi yang berterusan, AC-DC converter bila kita tukarkan AC kepada DC, and then dalam bentuk probe digital logic sebagai penjana gelombang, dalam meter frekuensi analog, dalam tachometer. Okay, tachometer ni biasanya kita gunakan untuk mengukur kelajuan rotation atau pusingan sesuatu mesin atau sesuatu motor. Dalam pengukuran suhu, okay, dalam alat-alat kawalan dan juga dalam voltage regulator. So first kita lihat aplikasi 555 timer di dalam bentuk monostable. Okay, ini adalah Lita sambungan untuk monostable. So kita lihat pin 8 dengan 4, okay, disambungkan kepada VCC. Manakala pin 5, okay, pin 5 disambungkan melalui satu kapasitor ke ground. Pin 1 ni adalah ground. Okay, pin 5 tadi ialah voltage control. Pin 8 is ground. Okay, pin 4 lah reset. Pin 2 adalah trigger. Okay, trigger. Pin 6 adalah adalah discharge. Pin 7 adalah threshold. Okay, so kamu kena lukiskan Lita monostable ni, okay, dengan lengkap. So R1 kita ada dua komponen luaran di sini, iaitu R1 yang disambungkan terus kepada VCC, kemudian sambung bersama dengan threshold dengan discharge. Okay, manakala kapasitor disambungkan di antara pin 6 ke ground. Dan kita ada satu, ini ciri monostable, kita ada satu switch yang disambungkan kepada pin trigger. Okay, so bila kita nak aktifkan pin trigger ni, kita onkan switch ni atau kita tekan switch. Okay, cuba kita lihat sambungan untuk pin 2 trigger ni. Sekiranya kita tak sambungkan atau kita tak aktifkan switch 1, okay, yang wujud dekat pin 2 ni adalah logik 1. Kerana kalau, okay, pada keadaan ni dia tak sambung kepada mana-mana, dia tidak sambung kepada mana-mana input. Okay, apabila kita tekan S1, Lita talian di sini akan tutup dan disambungkan ke ground. So semasa S1 tertutup, yang wujud dekat pin 2 adalah kosong. Okay, jadi bila wujud logik kosong,
pin 2 akan aktif menyebabkan 55 ni trigger. So bila 55 trigger, ia menghasilkan satu pulse gelombang, okay, dengan masa T-nya diberikan sebagai 1.1 R1 C1. Okay, ini bukan formula yang betul. T is equivalent to 1.1 R1 times C1. So, monostable mode juga dikenali sebagai one shot pulse generator. Ia menghasilkan ia merupakan litar penjana yang menghasilkan satu denyut. So, ini merupakan gelombang, okay, yang terhasil apabila 555 timer disambungkan dalam mode monostable dan input-input, okay, yang berkenaan. So, kita lihat untuk pin trigger, okay, pada keadaan biasa dia berada pada high. So kemudian apabila kita tekan switch 1 tadi, okay, dia akan menjadi logik kosong, maka semasa ini trigger akan aktif ataupun trigger akan on. Okay, dan ia menyebabkan output menjadi high. Dan output ni akan kekal high untuk satu tempoh masa T. Okay, T ni ditentukan oleh formula R1 dan C1 darab 1.1. Once habis tempoh masa tu, dia akan low semula. Dan selagi tempoh masa ni belum habis, sebelum tamat, walaupun kita tekan switch S1 menyebabkan trigger aktif lagi sekali, ia tidak akan menyebabkan sebarang perubahan pada output. Okay, tidak memberi kesan kepada output. Output akan tetap high sehingga habis tempoh masanya. Dan selepas tu bila dia dah low balik, kita tekan lagi trigger, barulah ia akan menyebabkan output high semula. So sebenarnya apa yang menyebabkan output ini high adalah kapasitor. Okay, di dalam litar kita tadi ada sambungkan pada kapasitor. Apabila kapasitor mula mengecas, semasa itulah output kita akan jadi high. Okay, dan once dia mencapai nilai sama dengan 2/3 daripada voltan supply kita. Okay, contohnya kalau kita masukkan VCC kita sebagai 12 volt, maka 2/3 daripada VCC kita adalah 8 volt. Once voltan pada kapasitor mencapai 8 volt, ia akan discharge. Dan apabila kapasitor discharge, ia menyebabkan output kita akan menjadi low. Okay, dan kemudian bila ia charging semula, output kita menjadi high semula. Jadi pelajar dikendaki, okay, mengenal pasti bagaimana trigger ni menyebabkan tindakan trigger ni ke atas pin 3, okay, output kita, dan juga pada kapasitor yang disambungkan kepada pin 6 dan pin 7. So kita lihat satu pengiraan, okay, untuk monostable mode dengan menggunakan formula TP sama dengan 1.1 R1 C1. Okay, determine the period of the output waveform in figure 1 when triggered by a negative pulse. Okay. Jadi kita hanya masukkan nilai R1 7.5 kilo ohms dan C1 0.5 microfarad dalam formula yang diberikan. Okay, TP is equivalent to 1.1 times R1 times C1. So replacing R1 is 7.5 kilo ohms, C1 is 0.5 microfarad. Okay, kita masukkan dan kita buat pengiraan, kita akan dapat jawapan kita sama dengan 0.825 milliseconds or 8 to 5 microseconds. Okay, dan dalam pengiraan, perhatikan jangan gunakan nilai kapasitor yang disambungkan ke pin 5. Kita akan gunakan kapasitor yang disambungkan kepada pin 6 ni. Pin 6 atau pin 7. Okay, jangan gunakan C2 ni. Ini kapasitor untuk mengurangkan noise di dalam litar. Next, kita lihat mode A stable. Okay,
So jangan confuse dengan namanya A-stable, maksudnya seperti ada satu mode stable atau satu stable state. Okay? A-stable sebenarnya bermaksud bahawa ia tidak mempunyai sebarang stable states. Perbezaan dengan monostable adalah satu, dari segi binaan litanya kita lihat ia mempunyai dua perintang, okay, masih menggunakan kapasitor. Okay, tapi di sini pin 6 dengan pin 7 dipisahkan berbanding dengan monostable tadi. Okay, sekarang ni discharge disambungkan kepada simpang antara RA dan RB, manakala threshold pada simpang di antara RB dengan kapasitor. So kapasitor masih disambungkan kepada pin trigger, okay, output, and then VCC, okay, dan pin reset disambungkan kepada VCC juga, ataupun kita jadikan reset ni high, jadi ia tidak akan memberi kesan kepada litar kita. So kita lihat ini adalah voltan yang wujud pada kapasitor. Dia akan charge dan discharge. Okay. Once dia mencapai nilai 2/3 daripada VCC, maka dia akan terus discharge, dan bila discharge, keluaran kita akan low. Okay. So kalau kita sambungkan satu LED pada keluaran A-stable multivibrator, kita akan lihat LED itu berkelip on off, menandakan on untuk high, off untuk low. Okay. Satu lagi ciri untuk A-stable adalah ia tidak memerlukan sebarang trigger luaran untuk menyebabkan output wujud ataupun menghasilkan output. Okay. Dia tak ada switch. Once kita on, kita sambungkan VCC, output ni terus akan terhasil. Dan bentuk gelombang kita sama ada bila tempoh untuk high dan tempoh untuk low, okay, T high and T low, semuanya ditentukan oleh nilai-nilai rintangan yang kita gunakan di dalam litar. So first kita lihat litar skematik untuk A-stable mode. Okay, lagi sekali pin 4 reset disambungkan kepada VCC. Okay, pin 1 ke ground, pin 5 juga kita sambung ke ground melalui satu kapasitor, okay, untuk mengurangkan noise. Kemudian di antara pin 8, di antara VCC dengan pin 7 kita sambungkan kepada perintang R1 atau kadang-kadang dikenali juga sebagai RA, R2 atau RB, dan kita ada satu kapasitor di sini yang disambungkan kepada pin 6. Okay, so trigger dengan 6 ni disambungkan bersama. Okay, banding dengan yang tadi untuk monostable, threshold sambung dengan discharge. Okay, 6 dengan 7 disambungkan bersama. So ini adalah output yang kita patut jangkakan. Okay, satu gelombang segi 4 yang free running atau berterusan. So kita lihat during each cycle capacitor C charges up through both timing resistors R and B. Okay, pada setiap kita capacitor ni dia akan charge melalui RA dan RB. Kemudian semasa di discharge dia hanya discharge melalui R2 ke pin 7. Okay, jadi kerana kita sambungkan pin 2 bersama dengan pin 6, maka A-stable multivibrator ni akan trigger dirinya sendiri pada setiap cycle, tidak perlukan switch tambahan. Okay, dan trigger ni bergantung kepada keluaran pada kapasitor kita. Dan threshold pin 6 ni, okay, bilakah gelombang kita akan high, bila gelombang kita akan low, ini ditentukan oleh pin 6. Dan apa voltan yang wujud pada pin 6 pula bergantung kepada kapasitor kita. So apabila kapasitor charge hingga 2/3 daripada VCC, okay, maka output akan menjadi high. Bila dia discharge daripada 2/3 VCC balik kepada 1/3 VCC, ia akan menjadi low. Okay, kita lihat gelombang untuk A-stable pada bahagian input dengan output. Okay, so ini adalah VC, iaitu gelombang yang wujud pada pin trigger. Okay, pin trigger atau pin 2.
Ini V out adalah pada pin 3. Okay, pin 2, pin 3. So, apabila kapasitor mengecas, kapasitor tidak akan jatuh sehingga kosong, tapi dia akan paling rendah adalah 1/3 VCC. Okay, daripada 1/3 dia mula charging sehingga mencapai nilai 2/3 VCC. Jadi kalau kita ada 12 volt DC sebagai VCC kita, 2/3 ni ialah 8 volt, 1/3 ialah 4 volt. Okay, so dari 4 volt ke 8 volt, dia akan mengecas dan semasa itu voltan akan high. Okay, high, voltan output kita kekal high sehinggalah kapasitor kita mula discharge. Okay, kepada ketika itu keluaran kita menjadi low. Bila kapasitor charging semula, dia menjadi high lagi sekali. Sebab itu kita dapat gelombang yang berterusan. Okey, kerana flip-flop di dalam 55 tu akan trigger sendiri-sendiri pada setiap kita charging dengan discharging kapasitor. So, untuk A-stable multivibrator, ada banyak formula yang terlibat. Yang pertama ialah formula untuk TH. TH ni adalah masa untuk output itu berada pada keadaan high dan diberikan oleh formula 0.69 RA plus RB times C. 0.69 kurungan RA plus RB times C. Manakala TL iaitu masa untuk output low diberikan dengan formula 0.69 RB times C. Jadi tempoh untuk oscillation, kita ada free running. So tempoh ni diberikan di antara ni, ini T kita. Tempoh kita yang paling mudah, tempoh is equivalent to masa dia high tambah dengan masanya low. TH, T is equivalent to TH plus TL. Ataupun sekiranya kita gabungkan formula yang TH dengan TL di atas ni, kita akan dapat 0.69 RA plus 2RB times C. So, once kita dapat tempoh, kita juga boleh mengira untuk frequency of oscillation. Kerana T adalah songsangan untuk frekuensi. Maka kita dapat frekuensi is equivalent to 1/T. So, kalau dah dapat pengiraan di sini T, kita boleh masukkan dalam formula untuk mendapatkan F. Ataupun sekiranya kita olah daripada sini, di sini kita dapat T is equivalent to 0.69 RA plus 2RB times C. Maka frekuensi adalah 1/0.69 RA plus 2RB times C. Kita bawa 0.69 ni ke atas. So, kita dapat 1.44 RA plus 2RB times C. So, ini yang kita dapat di sini. Dan next, dalam soalan A-stable ni juga kadang-kadang kamu dikehendaki mencari percentage of duty cycle. Duty cycle ni merujuk kepada berapa banyak nisbah untuk sesuatu output tu berada pada keadaan high. Output high berbanding dengan tempoh keseluruhan bagi gelombang tersebut. Duty cycle apabila tempoh dia adalah nisbah untuk gelombang berada pada keadaan high bahagi dengan tempoh untuk gelombang keseluruhannya. Dan biasanya disebut dalam bentuk 100%. So, kita boleh gunakan formula yang ringkas ni ataupun gunakan formula RA plus RB divide by RA plus 2RB times 100%. So, kita akan lihat beberapa
pengiraan menggunakan formula-formula yang diberi untuk A-stable multivibrator. Okay. So based on the figure 2, calculate TH, calculate TL, calculate the frequency, calculate the duty cycle, and next draw the waveform at pin 6 and pin 3. Okay. So untuk TH kita gunakan formula 0.69 RA plus RB times C. Okay, TL is 0.69 RB sahaja times C. Okay, so di sini ini RA kita 1.3 kilo ohms, ini adalah RB kita 3.3 dan ini adalah C kita 0.1 microfarad. Okey, lagi sekali saya ingatkan, jangan gunakan ini dalam pengiraan C kita, ini tidak digunakan. Okey, tujuannya ialah untuk mengurangkan atau menghapuskan noise sahaja. Okey. So untuk yang ketiga, untuk mengira frekuensi, okey, frekuensi kita perlukan 1/T. Jadi T pula kita dapat daripada hasil TH tambah dengan TL, ataupun kita gunakan formula frekuensi, okay, is equivalent to 1.44 RA plus 2 RB times C. Okay, ada dua cara untuk dapatkan. So dapatkan T dulu, kemudian dapatkan 1/F, atau terus masukkan formula F equivalent to 1.44 RA plus 2 RB times C. Dan untuk percent duty cycle, bila dah dapat T, dapat TH, okay, so dapatkan TH dan T times 100%. Dan seterusnya draw the waveform at pin 6 and pin 3. Okay, di sini saya sertakan jawapan, okay, untuk semakan pelajar-pelajar lepas dah buat pengiraan. So kita lihat untuk input and output waveform, okay, VC ni ialah output pada pin 2 and this is the output of the 555 timer pin 3. Okay, yang perlu kamu labelkan for sure is di mana, pin mana, dan what is the function. For example, pin 3 is the output voltage, pin 2 is the capacitor voltage, dan capacitor tu akan charging. Okay, minimum nilainya ialah 1/3 VCC, maksimumnya 2/3 VCC. Okay, labelkan. Seterusnya labelkan bahagian Vout kita juga, di manakah TH dan ini adalah TL kita. Okay, so seperti yang telah kita buat latihan-latihan untuk A-stable, so saya harap pelajar, okay, akan ulang kaji semula, okay, apa yang telah kita pelajari dalam kelas berdasarkan video ni, dan kita akan jumpa dalam video satu lagi. Kita akan sambung penerangan untuk dua lagi mode 555 timer. Terima kasih.